Kalau sebelum ni kita guna beras perang ataupun macam nak sebut ni quinoa. Quinoa. Abang? Hai, Assalamualaikum. Okey, hari tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dah umumkan pakej rangsangan ekonomi, dan bawah pakej rangsangan ekonomi ni kita ada BPN, Bantuan Prihatin Nasional. Untuk mereka yang isi rumah dia RM4,000 ke bawah, mereka ni akan terima bantuan sebanyak RM1,600. Yang isi rumah dia RM4,001 sampai RM8,000 pun diorang dapat RM1,000. Yang bujang yang pendapatannya RM2,000 ke bawah, mereka akan terima bantuan sebanyak RM800. Dan untuk bujang yang pendapatan RM2,001 sampai RM4,000 terima bantuan sebanyak RM500. Pakej rangsangan ekonomi ni untuk semua orang. PM kata no one is left behind. Pilot ke, peguam, doktor, artis, mereka yang berpendapatan sendiri sekalipun akan dapat bantuan ni. Dan kita kena faham BPN ni untuk bantu kita beli makanan, bahan asas kita. Bukanlah ni satu bentuk pertolongan yang boleh mengayakan kita. Bukan maksudnya kerajaan tanggung semua hutang kita, belikan, jadikan kita mewah. Ia sekadar untuk melepaskan kehidupan di waktu-waktu sukar sebegini. Bila ada orang fikir terima bantuan akan jadi kaya, dan itulah masalah sebenarnya. So kerajaan dah buat part dia orang. Sekarang kita pula uruskan duit-duit ni dengan sendirinya. Ada beberapa aspek yang kita boleh pecahkan. Yang pertama ialah makanan. Daripada mewah kita tukar kepada makanan yang biasa-biasa saja. Kalau sebelum ni kita selalu makan spaghetti, sekarang kita bolehlah bertukar perlahan-lahan kepada mi kuning. Kalau sebelum ni kita biasa makan kambing, sekarang kita tukarlah pula kepada daging timbang kilo yang kita selalu beli dekat NSK tu. Baru kita tahu betapa affordablenya harga daging dekat situ. Ayam kepada ikan, ke kembung misalnya. Kalau sebelum ni kita guna beras perang ataupun macam nak sebut ni quinoa. Abang, kita tukar pula kepada beras putih yang macam biasa tu, yang banyak sikit kanji tu. Dengan ikan bilis dan beras putih tadi boleh jadi bubur. Kita boleh buat jemput-jemput. Ubi-ubi ni, ubi kayu, ubi kentang. Boleh buat bubur, boleh buat pengat, boleh buat lauk sekalipun. Semua makanan ni murah dan tetap berkhasiat. Dan makanan-makanan ni cukup dan selesa untuk kita bertahan dalam waktu sukar macam sekarang ni. Okay, aspek yang kedua ialah aspek pakaian. Prinsip pertama, kita bolehlah stop beli dulu semua pakaian selagi mana pakaian kita masih elok. Kalaulah in case baju tu tak muat, misalnya untuk kita yang pregnant, barulah boleh beli. Itu pun beli je lah kat pasar raya biasa. Nak pakai untuk kegunaan kat rumah je. Lagipun pakai lawa-lawa ni nak pergi mana? Bukan boleh keluar rumah pun kan? Yang penting cukup untuk kita pakai dan tutup apa yang kita perlu tutup. Yang ketiga, kita boleh fikir tentang kereta. Kalau terdesak sangat, bolehlah jual kereta yang mewah tu. Kereta-kereta yang kita ada yang murah-murah ni banyak. Kita ada kereta nasional, kita ada Azia, Viva, Myvi. Yang paling digalakkan ialah guna kereta second hand lah. Asalkan jangan kereta terbang, sudahlah. Sebab kereta terbang tak boleh pakai pun. Yang pasti kita nak lepaskan aktiviti harian kita. Bukanlah kita nak bermewah-mewahan. Okay, yang keempat tentang rumah. Yang ada rumah mewah, mahal-mahal harganya sampai juta-juta tu, bolehlah jual, boleh tukarlah kepada apartmen biasa, kepada flat. Bangga juga Amara kalau artis duduk flat ni. Mungkinlah kita faham aset rumah ni bukanlah mudah untuk dicairkan, tapi dalam masa yang terdesak macam sekarang ni, kita boleh slow-slow startkan niat untuk jual rumah-rumah mewah dan duduk dekat tempat yang lebih sesuai dengan pendapatan yang kita ada sekarang. Pokoknya kita ni belajar untuk hidup kurangkan kos, lebihkan simpanan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Tips-tips ni terpakai untuk mereka yang daripada golongan T20 dan M40. Dia taklah terpakai kepada golongan B40. Sebab mereka ni tak ada aset pun nak dicairkan, tak ada lebihan pendapatan pun. So sebab itulah kerajaan ni bagi bantuan dekat B40. So nampak macam kerajaan mewahkan B40. Kita nak bercakap pasal rumah, mereka pun tak ada rumah. Mereka pun barangkali duduk rumah sewa. Nak cakap pasal kereta lagi lah, ada yang guna public transport je. Wajarlah sebenarnya mereka ni diberi bantuan oleh kerajaan. Bukan kerajaan mewahkan pun, kerajaan nak pastikan mereka ni boleh teruskan hidup. Bahkan ada je yang tak cukup makan, yang makan pun bercatu. Yang Aina bagi tips ni pun dah selesa sangat dah untuk kita buat dan laksanakan. Sebab tak jauh pun daripada keselesaan hidup yang sebelum ni mungkin korang pernah kecapi. Yang penting kita kena ingat, ada ramai lagi orang yang tak bernasib baik, yang nasib mereka tak sebaik kita. Mereka tak ada rumah yang selesa, mereka tak ada makanan yang cukup. Kita ni ambil lah iktibar, kita bersyukur dengan apa yang kita
dah ada. Lepas selesai je semua ni, insya-Allah rancang balik kewangan kita, fokus kepada menyimpan, bukan untuk berbelanja. Kalaulah na'udzubillah min zalik berlaku lagi tempoh-tempoh sukar macam sekarang ni, masa depan tu kita dah bersedia dah untuk menghadapi kesusahan-kesusahan yang begini.